Khazanah di bawah pengurusan Haji Kadir bin Haji Manap bernombor plet 25. Lorong ke-8 Pancar Burak Sakti di bawah pengurusan Tuan Malani bin Haji Bohasan bernombor plet 20. Lorong ke-9 Barakuda di bawah pengurusan Maslan bin Azmi bernombor plet 18. Lorong ke-10 Sri Berjaya Sayang Seribas 4 di bawah pengurusan Majid bin Jini bernombor plet 9. Lorong ke-11 Putri Puncak Malhigai Jang di bawah pengurusan Seman Ahmad bernombor plet 14. Dan lorong ke-12 Khazanah di bawah pengurusan Haji Kadir bin Haji Manap berplet nombor 26. PA sistem mohon perhatian Ali. Agak itu Ali. Dan kita serahkan kepada Abang Dan. Terima kasih. Lelaki saringan D yang mana sebanyak 11 buah perahu telah pun mendaftarkan diri di garisan permulaan di mana perahu yaitu perahu Walid Butuh telah pun menarik diri dan di dalam kelompok perahu yang amat besar dalam jarak 200 meter ini masih belum menampakkan lagi kedudukan demi kedudukan perahu-perahu tersebut kerana semua perahu ini begitu laju meluncur melepasi jarak 200 meter dari garisan permulaan. Menampakkan terlibat perahu seperti yang kita sudah maklum yang menggunakan plat promo 9 Sri Berjaya Sayang Seribas terus meloloskan diri berada pada kedudukan yang pertama, manakala di kedudukan keduanya pula adalah perahu Putri Puncak Malhigai Jang Seribas. Dan di kedudukan yang ketiga pula perahu yang menggunakan plat promo 20 Pancar Burak Sakti. Di kedudukan yang keempat berkemungkinan besar pertembungan di antara nelayan rempit yang menggunakan plat promo 3 dan juga perahu yang menggunakan plat promo 25 Khazanah. Okey, kita terputus hubungan dengan saudara Dan kita sama menyaksikan di skrin besar di FB di mana berlangsungnya bagi acara Bida 25 Saringan B dan mereka masih berada dalam kelompok besar untuk mencari rentak, mencari ruang mendahului daripada pasukan-pasukan lain. Ketiga perahu yang menggunakan plat promo 20 Pancar Burak Sakti. Di kedudukan yang keempat berkemungkinan perahu Barakuda dan di kedudukan yang kelima nelayan rempit. Manakala di kedudukan yang keenam pula adalah perahu Khazanah. Jadi alhamdulillah di bawah cuaca yang agak mendung ketika ini dengan tiupan angin yang agak bersederhana dan kelihatan permukaan sungai ataupun sungai Peladin ketika ini agak tidak berpakat sedikit, jadi memudahkan untuk dua buah perahu ini meneruskan pengkayuhan bertenaga mereka di mana perahu Pancar ataupun perahu Putri Puncak Malhigai Jang Seribas ini masih lagi berada di hadapan meninggalkan Sri Berjaya Sayang Seribas lebih kurang 3 meter di hadapan. Manakala ketika ini Barakuda mulai mengurai langkah dan akan berjaya mengimbangi kedudukan Pancar Burak Sakti ini pada kedudukan 3 dan keempat, di mana Pancar Burak Sakti sekarang ini terpaksa melakukan kerja keras sedikit karena mereka dibayangi oleh Barakuda yang senantiasa mengintai kesilapan daripada pengkayuh Pancar Burak Sakti ini untuk mereka memintas berada pada kedudukan ketiga dan juga keempat. Manakala kedudukan 5, 6 dan 7 pertemuan di antara Khazanah, nelayan rempit dan juga Barakuda. Jadi begitu hebat, begitu menarik sekali pengkayuhan dan 50 orang pengkayuh di dalam 2 buah perahu ini yang berada di kedudukan hadapan, di mana perahu Putri Puncak Malhigai Jang Seribas semakin menggerakkan kedudukan kerana saya dapat melihat taktikal memperlahankan kayuhan
yang sedang dilakukan oleh pengkayuh-pengkayuh Sri Berjaya Sayang Seribas ini untuk melakukan proses penjematan tenaga untuk mereka meneruskan pecutan pada jarak ataupun lebih kurang 400 meter dari garisan penamat nanti. Manakala di kedudukan ketiga pula sudah mulai berubah apabila seperti yang saya katakan sebentar tadi, pertembungan ataupun perjuangan abang dan juga adik, yaitu Barakuda 17 dan juga Barakuda 14 sekarang ini memberi tentangan yang begitu sengit kepada perahu pancar burak sakti yang berada di tengah-tengah mereka, berkedudukan di tempat yang keempat ketika ini. Puncak Mahligai yang Seribas ini masih berada di hadapan. Manakala di kedudukan yang kedua pula Sri Berjaya Sayang Saribas. Jadi begitu menarik sekali pertembungan di antara Barakuda 18 yang sebentar tadi berada pada kedudukan yang keempat, kini berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi alhamdulillah dalam keadaan gelombang ataupun bakat yang agak meninggi sedikit ketika kami membuat ulasan ini, menggambarkan bahawa berkemungkinan besar kesukaran untuk mereka perahu-perahu yang sedang bertarung ini untuk meneruskan pengkayuhan bertenaga mereka. Tetapi di atas semangat komitmen yang begitu padu untuk menjaga marwah dan juga nama pasukan mereka, mereka terus mengharungi walaupun dalam keadaan apa jua. Mereka tetap meneruskan proses pengkayuhan bertenaga menuju ke garisan penamat. Ternyata begitu cantik sekali pengkayuhan yang ditunjukkan oleh pengkayuh-pengkayuh Putri Puncak Mahligai dan Sayang Seribas ini terus melakukan pengkayuhan bertenaga, berjaya meninggalkan Sri Berjaya Sayang Seribas pada jarak lebih kurang 30 meter di hadapan. Manakala Barakuda 18 semakin melorot langkah, berada di kedudukan yang ketiga, terus meninggalkan pancar burak sakti yang sekarang ini sedang diberi tentangan sengit oleh adik kepada Barakuda, yaitu Barakuda 17 untuk kedudukan yang keempat. Jadi berkemungkinan sekiranya taktikal kedua-dua buah perahu ini yang agak rapat kedudukan mereka, diharap pengemudi mereka dapat memberi kerjasama untuk memberi ruang agar kedua-dua buah perahu ini melakukan proses pengkayuhan bertenaga menuju ke garisan penamat tanpa sebarang insiden yang tidak kita ingini berlaku. Jadi ketika ini Putri Puncak Mahligai Sayang Seribas ini begitu jauh ke hadapan meninggalkan Putri Berjaya Sayang Seribas ini, dan berkemungkinan besar taktik yang mereka gunakan untuk membuka kejutan pada jarak 400 meter dari garisan penamat ini berkemungkinan akan membuahkan hasil, kerana ketika ini mereka sekarang ini semakin merapatkan kedudukan dari tempat kedua sebentar tadi. Manakala Barakuda di kedudukan yang ketiga dan di kedudukan yang keempat pula adalah pertemuan di antara Barakuda dan juga pancar burak sakti. Jadi hanya tinggal lebih kurang beberapa puluh meter saja lagi pertembungan Sri Berjaya Sayang Seribas dan juga Putri Puncak Mahligai dan Seribas itu pastinya akan meremit penonton-penonton yang memberi tepukan semangat. Begitu juga dengan kedudukan perahu yang berada pada kedudukan 4 dan 5, yaitu di antara perahu Barakuda dan juga pancar burak sakti ini di kedudukan 4 dan 5. Manakala di kedudukan yang ke-6, kedudukan terakhir pula sudah pasti memilih nelayan Rapid. Jadi dengan teriakan yang begitu bergemuruh daripada pengunjung-pengunjung yang membanjiri di segenap sudut dataran ataupun waterfront Baladen ketika ini memberi lagi semangat untuk mereka meneruskan pengkayuhan dan jalan ke garisan penamat. Jadi untuk keputusan resminya bagi acara 25 bidang lelaki saingan B ini, kita kembali kepada rakan tugas saya yang macho lagi berjaya, yaitu Cikgu Kawi. Silakan. Okey, terima kasih saudara dan atas ulasan itu tadi. Sungguh bersemangat pengkayuh-pengkayuh yang sampai ke adan penamat. Dan kita telah perhatikan acara tadi telah dimonopoli oleh Putri Puncak Mahligai Jang Seribas plat nombor 14 berada di kedudukan pertama. Ini keputusan tidak resmi yang kita lihat dengan mata kasar sahaja. Berada di kedudukan kedua tadi iaitu Sri Berjaya Sayang Seribas. Berada di kedudukan ketiga Barakuda 18. Berada di kedudukan keempat
iaitu Barakuda 17. Berada di kedudukan kelima tadi iaitu Panca Burak Sakti. Dan berada di kedudukan keenam adalah Nelayan Rumpet. Itu keputusan tidak resmi. Okey, kita ulang bagi keputusan tidak rasmi. Berada di kedudukan ke-6 tadi iaitu Nelayan Rumpet. Berada di kedudukan kelima Panca Burak Sakti. Berada di kedudukan keempat iaitu Barakuda. Berada di kedudukan ketiga Barakuda lagi. Berada di kedudukan kedua Seri Berjaya Sayang Seribas. Dan berada di hadapan sekali iaitu Puteri Puncak Maligai Jang Seribas. Kita tunggu keputusan rasmi daripada hakim yang bertugas. Itu adalah tadi keputusan tidak rasmi. Di kedudukan 5 tadi iaitu Panca Burak Sakti. Berada di kedudukan keempat Barakuda. Tempat ketiga Barakuda lagi. Dan berada di kedudukan kedua iaitu Seri Berjaya Sayang Seribas. Dan Johan bagi bidar 25 saingan B jatuh kepada